Anak, ketika kamu dilahirkan, ibumu pasti sangat bahagia ketika menggendongmu. Namun, ketika kamu sudah tumbuh dewasa, nyawa ibumu menjadi galang gantinya. Ikuti kisah ini. Assalamualaikum, terima kasih dan kami hargai atas komen-komen korang untuk video lepas. Seorang ibu bersama anaknya ditemukan rentung sementara seorang lagi cedera dalam kebakaran di sebuah rumah di Lorong Nahoda 5, Taman Ratna, Butterworth, Pulau Pinang. Hayani Yaakob 50-an dan anak angkatnya dikenali sebagai Andra berusia antara 4 hingga 5 tahun ditemui rentung di ruang tamu berhampiran pintu keluar utama. Pada pagi Rabu 10 Disember 2025, Lorong Nahoda 5 Taman Ratna, Teluk Air Tawar, Butterworth, Pulau Pinang bertukar kecoh apabila satu kejadian kebakaran besar dilaporkan berlaku. Dalam kejadian yang berlaku sekitar jam 9.41 pagi itu, sebuah rumah berkembar kelas A didapati terbakar dengan api yang marak. Akibat kebakaran berkenaan, seorang wanita dan anak angkatnya disahkan maut, manakala seorang lagi mangsa mengalami kecederaan. Mangsa yang terkorban dikenal pasti sebagai Hayani Yaakob berusia lingkungan 51 tahun bersama anak angkat perempuannya Andra yang berumur sekitar 5 tahun. Kedua-dua mangsa ditemui dalam keadaan rentung selepas dipercayai terperangkap di dalam rumah tersebut. Lebih menyayat hati, mereka ditemukan di ruang tamu berhampiran pintu keluar utama, sekaligus menimbulkan andai yang cuba menyelamatkan diri telah dibuat. Kedudukan penemuan itu kemudiannya menjadi antara faktor penting dalam siasatan forensik pihak bomba dan polis. Dalam pada itu, seorang lagi penghuni rumah berkenaan iaitu anak lelaki Hayani, Yaakob Kamarozlan berusia lingkungan 21 tahun, terselamat daripada tragedi tersebut. Namun begitu, dia mengalami kecederaan selepas dihempak seluruh tubuh dapur yang runtuh ketika cuba keluar menyelamatkan diri. Mangsa ditemui di kawasan pintu dapur oleh pasukan penyelamat semasa operasi sedang dijalankan. Selepas itu, dia segera dibawa ke Hospital Sebarang Jaya HSJ bagi mendapatkan rawatan lanjut. Menurut Pengarah Jawatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang, Muhammad Syokir Hamzah, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian tersebut pada jam 9.41 pagi. Susulan panggilan itu, jentera daripada Bomba dan Penyelamat BBP Butterworth segera digerakkan ke lokasi kejadian bagi mempercepatkan operasi bantuan tambahan turut melibatkan BBP Penanti, BBP Bandar Perda dan BBP Kepala Batas. Secara keseluruhan, operasi tersebut melibatkan seramai 20 anggota bersama beberapa jentera termasuk FRT dan EMRS. Pasukan bomba tiba di lokasi pada jam 10.06 pagi sebelum segera menjalankan kerja pemadaman dan menyelamat. Operasi dijalankan secara ofensif dan defensif berikutan kebakaran telah merebak ke hampir keseluruhan struktur rumah. Keadaan itu menjadikan persekitaran dalam rumah sangat berbahaya serta menyukarkan pergerakan anggota. Seterusnya pada jam 10.15 pagi, kebakaran berjaya dikawal dapat terus merebak ke rumah bersebelahan. Namun begitu, kerja pemadaman sepenuhnya hanya dapat diselesaikan pada jam 11.21 pagi. Anggaran awal mendapati tahap kemusnahan rumah berkenaan mencecah sekitar 85%. Mangsa pertama yang berjaya dibawa keluar ialah Yaakob Kamarozlan yang ditemui sekitar jam 10.21 pagi. Ketika ditemui, dia berada dalam keadaan cedera serta lemah berhampiran pintu dapur. Mangsa dihantar ke hospital dan keadaannya dilaporkan stabil, namun masih memerlukan pemantauan rapi. Tidak lama kemudian, dua lagi mangsa ditemui pada kira-kira jam 10.59 pagi selepas api berjaya dikawal. Hayani Yaakob dan anak angkatnya Andra ditemukan dalam keadaan rentung di ruang tamu. Lokasi penemuan yang berhampiran pintu utama menimbulkan kemungkinan mereka cuba menyelamatkan diri. Namun begitu, laluan keluar dipercayai telah dihalang oleh api serta haba yang terlalu kuat. Hasil pemeriksaan awal mendapati struktur rumah tersebut mempunyai pagar dan jeriji yang berkunci. Keadaan itu secara tidak langsung menyukarkan usaha menyelamat, termasuk cubaan orang awam yang tampil membantu. Seorang anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela Esopama 52 tahun dilaporkan cuba memecahkan jeriji rumah berkenaan, tetapi usahanya tidak berhasil berikutan api yang sedang marak dan suhu yang terlalu panas. Menurut Esopama, dia terdengar cerita meminta tolong sekitar jam 8.30 pagi ketika berada di kawasan tersebut. Pada masa yang sama, dia turut terhidup bau hangit sebelum menyedari sebuah rumah sedang terbakar. Dia kemudian cuba memanjat tembok rumah jiran dan mencari laluan masuk dari bahagian belakang. Namun semua pintu dan tingkap didapati berkunci, sekaligus menggagalkan usaha menyelamat itu. Seorang jiran lain, Biraj Kumar 25 tahun turut menyedari kejadian tersebut selepas terdengar bunyi hon kenderaan bertalu-talu. Ketika itu, dia sedang bersiap untuk pergi bekerja sebelum keluar melihat keadaan sebenar di luar rumah. Dia mendapati suasana menjadi kecoh dengan kehadiran orang ramai yang mula berhimpun.
Selain itu, bekas suami Hayani Kamar Rozlan Muhammad 57 tahun dimaklumkan mengenai kejadian itu sekitar jam 10.20 pagi. Dia menerima panggilan daripada anak perempuannya ketika berada di balik pulau atas urusan kerja. Sejurus menerima berita tersebut, dia terus bergegas ke Taman Ratna untuk mendapatkan kepastian. Setibanya di lokasi, dia dimaklumkan bahawa bekas isterinya telah meninggal dunia dalam kebakaran itu. Baru 5 lepas kami hantar makan, sebab tak ada apa pun. Lepas tu dia cakap, bila dia main sepakat kejadian, dia kata yang dia bertanya siapa yang ada rumah. Ya biasalah, mak dia dengan seorang budak kecil tu. Lepas tu kebetulan seorang anak lelaki tu balik. Saya pun tak tahu dia balik. Kamar Rozlan memaklumkan bahawa dia dan Hayani telah berpisah lebih 10 tahun lalu, namun masih mengekalkan hubungan baik. Mereka masih berhubung demi kebajikan anak-anak walaupun tidak lagi tinggal bersama. Malah beberapa hari sebelum kejadian, Hayani ada meminta bantuannya untuk membeli barangan dapur serta pasir kucing. Menurutnya lagi, Hayani menyewa rumah berkenaan dan tinggal bersama anak lelakinya serta anak angkat mereka. Anak perempuan sulung mereka pula telah berkahwin dan tinggal berasingan. Anak lelaki Daniel Koyum baru memperoleh pekerjaan di sebuah syarikat di Pengerang, Johor. Kehadirannya di rumah ketika kejadian dipercayai kerana sedang bercuti. Selepas kejadian, mayat Hayani dan Andra dibawa ke unit forensik Hospital Kuala Batas. Proses pengacaman serta bedah siasat dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kematian. Pasukan forensik bomba turut mengambil beberapa sampel dari lokasi kejadian untuk tujuan analisis lanjut. Rakaman kamera litar tertutup CCTV di kawasan sekitar juga diperiksa secara terperinci. Rakaman berkenaan menunjukkan kepulan asap dan api merebak dengan pantas dalam tempoh singkat. Hasil penelitian lanjut mendapati terdapat beberapa elemen mencurigakan berkaitan punca kebakaran. Susulan itu, polis membuka kertas siasatan bagi menyiasat kemungkinan wujud unsur jenayah. Berikutan itu, seorang lelaki berusia 20-an ditahan bagi membantu siasatan. Kebakaran yang mengorbankan seorang wanita dan anak angkatnya di Taman Ratna Butterworth 10 Disember lalu dipercayai dilakukan oleh anak lelaki mangsa. Lelaki tersebut dikenal pasti sebagai anak kepada Hayani iaitu Daniel Koyum. Penahanan dilakukan selepas polis percaya terdapat unsur jenayah dalam insiden ini. Ketika itu, suspek masih menerima rawatan di Hospital Seberang Jaya. Mahkamah kemudiannya membenarkan permohonan reman selama 7 hari sehingga 25 Disember 2025. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan kerana Kesalahan Membunuh. Seksyen ini memperuntukkan hukuman mati atau penjara antara 30 hingga 40 tahun serta sebatan jika sabit kesalahan. Polis turut memaklumkan bahawa laporan bomba mendapati terdapat kesan petrol di dalam rumah berkenaan. Penemuan itu sekaligus menguatkan syak bahawa kebakaran tersebut tidak berlaku secara tidak sengaja. Siasatan juga mendapati suspek dipercayai bertindak secara bersendirian. Walau bagaimanapun, motif sebenar kejadian masih belum dapat dikenal pasti sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, suspek dibawa ke Mahkamah Magistrate untuk menghadapi pertuduhan rasmi. Tertuduh Daniel Koyum Kamar Rozlan berusia 23 tahun. Tiada pengakuan direkodkan kerana kes ini berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan magistrate. Pendakwaan dikendalikan oleh Pegawai Pendakwa Polis, Inspektor Nur Idayu Yusof. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin berikutan kesalahan yang disifatkan serius. Tarikh 29 Januari 2026 ditetapkan bagi serahan laporan bedah siasat kepada mahkamah. Anak derhaka itu memang ramai. Inilah salah satunya. Kau tak tahu betapa jerih pedihnya ibumu sebagai ibu tunggal membesarkan dirimu. Kemarahan yang kamu simpan bukan tiket untuk kamu membunuh ibumu yang kadang-kadang susahnya disimpan sendiri. Oh, dunia ini sudah sampai penghujungnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa Allahyarham Hayani Yaakob dan menempatkan arwah dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.